Salam satu Malaysia, terima kasih kerana memilih TV1. Terus saja kepada paparan utama malam ini. Banjir di 5 negeri terus meruncing. RM50 juta diluluskan segera bantu penduduk terjejas banjir. Dan semua penduduk terjejas banjir dijamin dapat bantuan seberapa segera. Teruskan bersama Nasional 8 untuk perkembangan banjir terkini dan mutakhir. Ya, saudara, jumlah penduduk terjejas banjir di 5 negeri, terutamanya di Kelantan, Pahang dan Perak terus meningkat petang tadi dengan jumlah keseluruhan 97,025 orang. Di Kelantan, jumlah penduduk dipindahkan meningkat kepada 34,491 orang berbanding 32,731 orang tengah hari tadi. Menurut portal Banjir Kerajaan Negeri, ia membabitkan penduduk di 9 jajahan iaitu Gua Musang, Jeli, Kota Baru, Kuala Kerai, Machang, Pasir Mas, Pasir Putih, Tanah Merah dan Tumpat. Bagaimanapun, di Terengganu jumlah penduduk dipindahkan menurun sedikit apabila hampir 1,500 orang mengambil peluang pulang ke rumah masing-masing setelah air di kawasan kediaman mereka beransur surut berikutan cuaca kembali cerah di beberapa kawasan petang tadi. Jumlah penduduk di pusat pemindahan kini 28,561 orang daripada 7,001 keluarga berbanding 29,057 orang pada tengah hari tadi. Paling ramai dipindahkan masih lagi di Kemaman dengan 19,405 orang. Disusuli daerah Dungun 6,285 orang, Kuala Terengganu 1,612, Hulu Terengganu 654, Besut 490 dan Marang 115 orang. Sementara di Pahang, keadaan banjir belum menunjukkan petanda untuk pulih. Dengan jumlah penduduk dipindahkan meningkat kepada 28,578 orang daripada 7,244 keluarga berbanding 24,316 orang di 8 daerah tengah hari tadi. Paling ramai di daerah Kuantan iaitu 17,085 orang daripada 4,674 keluarga di 72 pusat pemindahan. Kita beralih ke Perak. Jumlah keseluruhan penduduk terjejas banjir 5,083 orang daripada 1,246 keluarga berbanding 4,335 orang pagi tadi. Mereka ditempatkan di 46 pusat pemindahan. Sementara itu di Perlis, jumlah penduduk dipindahkan bertambah seorang kepada 279 penduduk berbanding 12 tengah hari tadi. Kesemua mereka ditempatkan di 5 pusat pemindahan. Sementara itu, Kedah, negeri terbaru dilanda banjir tengah hari tadi melibatkan beberapa kawasan daerah padang terap. Sekurang-kurangnya 51 orang dipindahkan. Peruntukan segera berjumlah RM50 juta diluluskan Kementerian Keuangan bagi membantu negeri-negeri yang dilanda banjir ketika ini. Peruntukan tersebut akan disalurkan segera kepada pejabat pembangunan negeri di semua negeri yang terjejas dengan bencana itu. Menteri Keuangan kedua, Datuk Seri Ahmad Husni
Nazlah dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini memaklumkan kementeriannya juga akan mempermudah pembelian segera segala keperluan peralatan bantuan. Ia bagi memastikan bantuan dapat disampaikan dengan cepat kepada golongan sasar. Semua ini bagi meringankan beban yang dihadapi rakyat di negeri-negeri yang terlibat banjir. Datuk Seri Ahmad Husni juga menegaskan Kementerian Keuangan akan terus memantau perkembangan terkini dan akan mengambil tindakan sewajarnya. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengikuti secara dekat status perkembangan banjir di 5 negeri terjejas. Dalam satu kenyataan media, beliau memberi jaminan kerajaan akan memastikan segala usaha akan dilakukan bagi membantu rakyat yang terjejas menghadapi banjir yang begitu mencabar tahun ini. Datuk Seri Najib memaklumkan Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Kerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara telah diminta supaya mempertingkat operasi membantu penduduk terjejas banjir. Beliau turut berterima kasih kepada pasukan penyelamat yang terdiri daripada pelbagai agensi kerajaan dan anggota sukarelawan kerana bertungkus lumus untuk memberikan bantuan yang terbaik. Malah memberi jaminan pasukan penyelamat akan mencari ikhtiar sewajarnya untuk sampai ke lokasi pemindahan yang sukar bagi menyalurkan segala bantuan yang ada. Beliau juga meminta penduduk terjejas supaya bersabar kerana usaha memindahkan mereka menghadapi kesukaran di sesetengah tempat disebabkan paras air yang sangat tinggi, arus deras yang berbahaya untuk kenderaan dan bot penyelamat. Selain itu, operasi penghantaran bantuan menggunakan helikopter turut terganggu berikutan cuaca buruk yang menyukarkan penerbangan dilakukan. Pasukan keselamatan diminta meningkatkan jumlah aset sedia ada bagi menyelamatkan penduduk yang terperangkap akibat banjir. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata ia termasuklah aset seperti bot dan helikopter daripada 3 cabang angkatan tentera melibatkan darat, laut dan udara. Kita kena membuat persiapan-persiapan lebih dan saya telah arahkan supaya aset-aset seperti bot-bot yang sesuai yang boleh diguna pakai ditambah di tempat-tempat yang diperlukan, aset-aset udara sama ada helikopter dan lain-lain bentuk pesawat digunakan di waktu mana yang boleh digunakan. Menyifatkan banjir yang melanda pantai timur kali ini paling teruk dalam sejarah, keadaan kini agak serius dan tindakan susulan untuk menyelamatkan mangsa terperangkap perlu diutamakan. Sehubungan itu, bantuan akan terus dihantar kepada pasukan keselamatan termasuk jawatankuasa banjir peringkat daerah dan negeri untuk disalurkan kepada mangsa banjir. Beliau turut meminta semua pihak terlibat bersabar berikutan bantuan hanya dapat disalurkan bergantung kepada keadaan cuaca atas sebab-sebab keselamatan. Dalam perkembangan sama, Tan Sri Muhyiddin meminta orang ramai merujuk portal Majlis Keselamatan Negara MKN atau portal berkaitan dengan agensi keselamatan sekiranya ingin mengetahui situasi semasa banjir. Tan Sri Muhyiddin juga kesal dengan tindakan sesetengah pihak yang cuba menyebarkan kabar angin dan berita tidak benar berhubung keadaan banjir. Ia boleh melemahkan semangat pasukan keselamatan dan penduduk terjejas. Seperkara lagi yang saya nak ingatkan bagi mereka yang nak mengetahui kedudukan sebenarnya, mereka boleh orang kata melayari daripada portal Majlis Keselamatan Negara yang akan memberitahu tentang segala perkembangan yang terkini. Tetapi saya minta supaya jangan terpengaruh dengan kabar-kabar angin. Berhubung dengan laporan Washington Post yang menyatakan Datuk Seri Najib berada di Hawaii kerana bercuti, Tan Sri Muhyiddin menjelaskan beliau kini memangku tugas Perdana Menteri. Namun Datuk Seri Najib sentiasa menghubungi beliau bagi mendapatkan situasi terkini banjir. Sementara itu, Tenaga Nasional Berhad TNB telah menghentikan bekalan daripada 1,606 buah pencawang elektrik PE buat sementara waktu di beberapa daerah serta kawasan di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Ia melibatkan 70,284 pengguna. Dalam kenyataan, Pengurus Besar Kanan Hal Ehwal Korporat dan Komunikasi TNB, Datuk Muhammad Aminuddin Muhammad Amin berkata, tindakan itu terpaksa diambil bagi mengelak berlakunya lita pintas. Jumlah pengguna paling ramai terjejas ialah Kelantan dengan 49,688 pengguna selepas TNB menutup operasi 1,500
1150 PE di Kuala Krai, Gomusang, Jeli, Macang, Tanah Merah, Kota Baru dan Tumpat. Di Terengganu melibatkan penutupan 138 PE di Kemaman, Bandar Al-Mutafi, Bilal Shah dan Dungun dan melibatkan seramai 8,105 pengguna. Sementara itu di Pahang, seramai 5,878 pengguna terjejas berikutan penutupan 18 PE. Pada masa sama, TNB akan terus memantau pencawang elektrik di beberapa kawasan terjejas banjir dan menutup bekalan elektrik sekiranya air mencecah paras bahaya. Bilik-bilik gerakan di setiap negeri juga telah diaktifkan untuk memantau situasi tersebut. Orang ramai juga dinasihat mengutamakan aspek keselamatan dan mematuhi arahan pihak berkuasa dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut mengenai perkhidmatan dan bekalan elektrik, orang ramai boleh menghubungi talian TNB Care Line di 15454. Baik, saudara, berikut antara laluan-laluan yang ditutup kepada lalu lintas serta catatan paras air sungai. Saksikan. Baiklah, kami bawakan juga perkembangan cuaca dari Jabatan Meteorologi. Kita berlintas langsung bersama pegawai yang bertugas di sana. Teruskan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kita mulakan dengan melihat pada nasihat hujan lebat peringkat kuning yang telah pun dikeluarkan, di mana melibatkan negeri Perlis, Kedah, Perak Utara, Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor, di mana keadaan ini dijangkakan akan bermula pada 28 hingga 30 Disember 2014. Sementara bagi negeri Sabah pula melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan, dijangkakan akan bermula pada 26 hingga 27 Disember. Manakala bagi negeri Sarawak pula akan melibatkan bahagian Mukah, Sibu, Sarike, Betong, Sri Aman, Samarahan dan juga Kuching, dijangkakan akan bermula pada 28 hingga 29 Disember 2014. Sementara amaran laut juga masih lagi dikekalkan, yang mana kategori ketiga melibatkan kawasan perairan Kondo. Angin kencang boleh melebihi 60 km sejam dan ombak melebihi 4.5 meter, dijangkakan berterusan sehingga 31 Disember. Manakala kategori kedua pula melibatkan kawasan perairan berwarna jingga, yang mana angin kencang boleh mencapai 60 km sejam dan ombak boleh mencapai ketinggian 4.5 meter, dijangkakan berterusan sehingga 27 Disember 2014. Sementara kategori pertama pula di kawasan perairan berwarna kuning, yang mana angin kencang boleh mencapai 50 km sejam dan ombak boleh mencapai 3.5 meter, dijangkakan berterusan sehingga 27 Disember. Yang mana sepanjang tempoh ini, keadaan ini berbahaya bagi kesemua aktiviti pantai dan juga perkapalan, termasuk aktiviti di pelantar minyak. Daripada imej radar terkini pula, pada ketika ini keadaan cuaca masih lagi hujan di sekitar negeri Kedah, Perak
di sekitar negeri Terengganu, Pahang dan juga Johor. Manakala bagi negeri Sabah pula, pada ketika ini keadaan cuaca tidak hujan di kesemua bahagian. Begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan. Manakala bagi negeri Sarawak pula, pada ketika ini keadaan cuaca masih lagi hujan di satu dua tempat tertumpu di sekitar bahagian Miri, Kapit dan juga di sekitar bahagian Sibu dan juga Sarike. Dan untuk ramalan cuaca 12 jam berikutnya bagi Semenanjung, dijangkakan hujan di satu dua tempat di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor dan juga di sekitar negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor. Sementara bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, untuk 12 jam berikutnya dijangkakan akan mengalami hujan di satu dua tempat di sekitar Kudat dan juga Sandakan. Manakala bagi negeri Sarawak dijangkakan hujan di sekitar Limbang, Miri, Kapit, juga di sekitar bahagian Bintulu dan juga di sekitar bahagian Sarike, Betong, Samarahan dan juga di sekitar Kuching. Sekian dulu info cuaca dari Met Malaysia. Kita kembali ke Angkasa Puri. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Lagi perkembangan banjir kami bawakan kepada anda. Daerah Lipis terus dinaiki air. Dan ia menyebabkan beberapa jalan utama menuju ke Merapuh dan Gua Musang tidak boleh dilalui kenderaan. Antara jalan yang tidak boleh dilalui ialah di kilometer 86 Jalan Lipis Gua Musang, kilometer 62 Jalan Cegah Perah Bukit Tujuh dan kilometer 91 Jalan Lipis Merapuh. Dilalui oleh semua kenderaan kerana air mula naik antara 0.2 hinggalah 0.5 meter. Jadi kepada pengguna jalan raya yang mungkin dalam perjalanan dari ibu kota menuju ke Merapuh ataupun Gua Musang, jalan ini tidak boleh dilalui lagi dan elakkan untuk melalui jalan ini. Bagi penduduk Kuala Lipis, banjir kali ini paling buruk sejak 1984. Dah 2-3 hari dah berlaku kejadian macam ni. So untuk 2 hari ni kira dah jadi bertambah teruk sikit lah. So untuk di kawasan Lipis memang dah kira untuk ke bandar memang tak ada jalan lain lah. So kecuali untuk daripada kereta 4-wheel drive mungkin boleh pergilah. So untuk kawasan di belah Bentor setakat ni stabil lagi. Tapi yang paling teruk tu tahun 84 lah. Tapi tahun ni terima kasih kepada Tuhan tak teruk sangat lah. Tapi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada askar, bomber Masjid Daerah Lipis, polis, kerana banyak membantu kami untuk transport kami lah. Untuk ke satu-satu tempat kan kita nak pergi hospital semua, banyak dia orang bantu kami lah. Kami ucap ribuan terima kasih lah. Sejumlah 28 kampung terlibat banjir dan setakat petang tadi 30 pusat pemindahan dibuka bagi menempatkan sejumlah 2,420 penduduk di daerah ini. Banjir yang buruk di kawasan Wakaf Cik Yeh, Kota Baru turut menjejaskan warga kerja RTM. Mereka yang berada di kuartus RTM terpaksa dipindahkan ke pusat pemindahan sementara di Sekolah Kebangsaan Kota yang terletak berhampiran. Operasi pejabat dan studio lumpuh sepenuhnya. Air mula memasuki ruang perkarangan hingga ke paras pinggang. Sementara itu, pejabat Biro Akhbar Utusan Malaysia Kota Baru di Jalan Sultan Ibrahim juga terjejas dan operasinya sudah dipindahkan ke lokasi lain. Kenaikan paras air di Tambatan Diraja turut memberi kesan kepada operasi pejabat biro bernama di Jalan Tengku Petras Merak. Kawasan itu dinaiki air setinggi 1 meter.
Banjir di Kelantan kali ini disifatkan yang paling buruk sejak 30 tahun lalu. Bandar Kota Baru turut lumpuh dengan banjir juga menenggelamkan separuh Stadium Sultan Mahmud keempat yang sebelum ini tidak pernah terjejas akibat banjir. Beberapa buah hospital dan klinik di Kelantan juga digenangi air, antaranya Hospital Kota Baru, Hospital Machang dan Klinik Temangan. Bekalan elektrik di beberapa hospital dan klinik juga akan terjejas apabila Tenaga Nasional menghentikan sementara operasi pencawang elektrik di beberapa kawasan di Kelantan. Susulan kejadian banjir di Perlis dan beberapa negeri lain, harga barangan di Pasar Besar Sena di Khangar didapati masih terkawal. Namun harga ikan dan sayur-sayuran terdapat sedikit peningkatan. Dah tentu keadaan jual ni kalau jual juga dia naik tinggi, naik dalam RM5 jual. Tapi ikan cukup lah. Ikan cukup, ikan ada. Dan jual ni pun ikan ke ikan hospital ni memang ada ya. Ada cukup dengan untuk jual harga ni. Alhamdulillah. Walaupun keadaan cuaca yang agak begitu ni sikit kan, tapi harga masih okey. Masih baik. Sayur pun serupa. Ya, dalam tapi ada jugalah setengah-setengah macam bendi apa tu susah dapat. Sebab tak tahulah dia kata kerana keadaan cuaca ni kan, ada juga apa sayur-sayur yang lain yang kita tak dapat. harga ada naik ada. Harga ada naik. Kadang-kadang lah tengoklah kalau ada hujan ya sama balang dia kolang. Dia tak naik harga. Yang ejen naik lah, bukan kita naik. Kita kena ikut lah. Kalau dia turun, kita turun. Adik Ainul Fatini Zamri hidap kanser tahap 4. Mohon bantuan. Butirannya seketika nanti. Di Terengganu, sepasang suami isteri hilang dihanyutkan arus banjir selepas bot yang mereka naiki terbalik di Kampung Geliga, Cik Akok, Kemaman. Mangsa dikenali sebagai Nur Hayati Sulong, 35 tahun, seorang guru dan suaminya, suami awang, pekerja sebuah syarikat swasta. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Terengganu, Mat Salih Sarbini mengesahkan kejadian berlaku kira-kira jam 1.20 petang semalam. Bot yang membawa pasangan berkenaan dan 3 penumpang lain untuk dipindahkan ke sebuah pusat pemindahan banjir dipercayai terperangkap dalam pusaran air menyebabkan ia terbalik. Penumpang lain termasuk 3 anggota bomba sempat berpaut pada dahan pokok. Menurut Mat Salih, semua penumpang bot dan anggota penyelamat terbabit memakai jaket keselamatan dan operasi berkenaan mengikut prosedur yang ditetapkan. Operasi mencari dan menyelamat kini disertai Jabatan Bomba dan Penyelamat Polis dan beberapa agensi lain. Sementara itu, seorang remaja perempuan Nur Atika Baharudin, 14 tahun, mati lemas selepas terjatuh ke dalam Sungai Kesom dekat Kampung Kesom, Cik Nodim Mane, Kuala Terengganu pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Idris Abdul Rafa berkata dalam kejadian pada pukul 9.30 pagi itu, mangsa tergelincir ketika melalui tebing Sungai Kesom bersama 3 lagi rakannya. 2 rakannya yang cuba menyelamatkan mangsa turut hampir lemas, namun berjaya diselamatkan orang awam. Mayat Nur Atika ditemui pada jam 12.40 tengah hari oleh pasukan bomba dengan bantuan orang awam kira-kira 3 meter dari tempat mangsa dilaporkan hilang. Ini pula peringatan kepada individu yang menyebar maklumat palsu melalui Facebook maupun WhatsApp. Kerajaan Negeri Perlis akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi mengesan mereka yang menyebar kabar angin berkaitan banjir di negeri itu. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man mahu perbuatan seumpama itu dihentikan kerana ia boleh memburukkan lagi keadaan. Semua pihak diminta peka dan tidak mengambil kesempatan terhadap musibah yang melanda kerana ia adalah isu serius yang sedang ditangani bersama. Terdahulu beliau melawat penduduk terjejas banjir di sekitar Khangar dan Berseri.
200,000 ahli skuad sayang wanita Barisan Nasional bersiap siaga untuk kerja sukarelawan dan kebajikan ke atas penduduk terjejas banjir. Mereka akan dihantar ke setiap pusat pemindahan bagi membantu agensi-agensi kerajaan yang terlibat. Perkara berkenaan dinyatakan oleh Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Shahriza Abdul Jalil pada perasmian misi sayang yang bermula hari ini. Misi itu meliputi kerja-kerja kebajikan, sumbangan barangan keperluan asas mangsa banjir, tabung bantuan keuangan serta makanan. Menurut beliau lagi, orang ramai yang mahu menghulurkan bantuan seperti sumbangan keuangan dan pakaian boleh datang terus ke Pusat Sekretariat Wanita UMNO di Aras 4 Menara Datuk On PWTC. So tumpuan kita bukan hanya semasa banjir melanda tetapi selepas itu juga. Misi sayang ini akan ada 2 fasa. Semasa sekarang ni dan selepas itu. Beliau turut mengumumkan pusat sekretariat seperti itu juga akan dibuka di negeri-negeri terlibat banjir di Kelantan, Terengganu dan Perak bermula esok bagi memudahkan sumbangan untuk diberikan kepada penduduk terjejas. Pada majlis perasmian itu sebanyak RM10,000 disumbangkan wanita UMNO untuk penduduk terjejas banjir yang terlibat selain sumbangan keperluan asas. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah menitahkan kesemua masjid di negeri Perak mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat esok. Ia bagi memohon ihsan daripada Allah untuk meringankan tanggungan dan ujian agar situasi kehidupan insan dapat dipulihkan seperti sedia kala. Untuk itu, sebarang acara konsert atau berunsurkan hiburan yang dirancang menjelang sambutan Tahun Baru, anjuran kerajaan negeri atau mana-mana agensi juga hendaklah dibatalkan. Kenyataan tersebut dikeluarkan Pejabat Sultan Perak dengan perkenan baginda. Titah itu susulan keberangkatan Sultan Nazrin dan Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim ke sesi taklimat situasi banjir di Kuala Kangsar dan lawatan ke pusat pemindahan banjir. Baginda juga memperkenankan Yayasan Sultan Azlan Shah untuk mengurniakan 2 pasang pakaian dan kasut sekolah kepada setiap pelajar dari kalangan penduduk yang terjejas. Sementara itu di Pahang, semua masjid juga diminta mengadakan solat hajat selepas solat Jumaat esok bagi memohon kepada Yang Maha Kuasa agar banjir kembali surut. Mufti Pahang Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman memaklumkan setakat ini sudah ada masjid yang mengadakan solat hajat secara berkala bagi tujuan itu. Sebelum ini Sultan Pahang Sultan Ahmad Shah sudah menitahkan supaya semua masjid di negeri itu untuk mengadakan solat hajat dan bacaan doa selamat. Kerajaan disaran membatalkan semua acara sambutan Tahun Baru 2015 sebagai tanda prihatin terhadap bencana banjir yang sedang melanda negara ketika ini. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Dato' Ir Muhizam Ibrahim dalam satu kenyataannya memaklumkan sebaliknya digantikan dengan acara berunsur keagamaan dan bacaan doa mengikut agama masing-masing. Tambahnya, bencana banjir yang sedang melanda beberapa negeri ketika ini disifatkan antara yang terburuk. Dato' Ir Muhizam juga berkata rakyat harus bersatu padu, disertakan dengan rasa ukhuwah dan mengutamakan kesusahan yang dialami semua penduduk yang terjejas dengan bencana banjir itu. Akhir sekali, beliau meminta rakyat berdoa supaya cuaca bertambah baik dan semua penduduk yang terlibat banjir dalam keadaan selamat. Sementara itu, konsert Ambang 2015 M-Bank di Dataran Putrajaya dibatalkan bagi menghormati penduduk terjejas banjir. Perkara itu diumumkan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. Mengulas lanjut, Datuk Seri Tengku Adnan berkata pihaknya akan berbincang dengan M-Bank mengenai wang yang akan dibelanjakan untuk konsert tersebut agar disalurkan kepada penduduk terjejas banjir. Yang kita adakan di Masjid Putra akan terus dilaksanakan, itu selawat. Selawat di Masjid Putra akan terus dilaksanakan, khususannya untuk mendoakan supaya negara kita ini selamat daripada segala bencana. Dalam pada itu, pihak DBKL juga akan menghantar bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Datuk Seri Tengku Adnan ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Christmas Wilayah Persekutuan.
Sementara itu, Kerajaan Negeri Terengganu mengarahkan semua acara dan majlis berbentuk hiburan termasuk sambutan ambang tahun 2015 dibatalkan. Perkara itu diumumkan Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Samiun Saleh. Katanya lagi fokus utama Kerajaan Negeri itu kini adalah untuk membantu penduduk terjejas banjir yang melanda di beberapa daerah negeri itu. Orang ramai dijemput ke fiesta cabutan SSP bulan Disember bertempat di Wangsa Walk Mall, Wangsa Maju Kuala Lumpur. Acara berlangsung esok dan Sabtu mulai 10 pagi hingga 10 malam. Sebanyak 34 kali cabutan setahun dengan lebih 61,000 hadiah sehingga 18 juta ringgit untuk dimenangi. Untuk keterangan lanjut, sila layari laman sesawang Bank Simpanan Nasional di www.mybsn.com.my. Orang ramai boleh menghulurkan bantuan bagi membantu adik Ainul Fatini Zamri, 12 tahun yang kini menghidap kanser tahap 4. Mereka boleh menyumbang ke tabung Yayasan Jariah Malaysia yang dikendalikan Pejabat Pusat Khidmat Dun Ceneri. Menurut kakak keduanya, Ainul Syazwani Mat Isa, mereka sekeluarga seramai 9 orang menyewa sebuah rumah dengan kadar RM200 sebulan. Ibunya Siti Zainab Othman, 39 tahun, hanya bekerja kampung bagi mendapatkan sumber kewangan untuk menampung kehidupan keluarga. Tak ada siapa dah, sekarang ni mak yang tanggung. Mak kerja apa? Mak tak kerja apa. Ni jaga adik je lah. Adik sedang sakit kan. Beliau ditemui di rumahnya di Kampung Carut Tualang Sik. Tabung khusus untuk adik Ainul itu dilancarkan Adun Ceneri Mahazir Abdul Hamid. Menurut Mahazir, pihaknya berjanji akan membantu keluarga berkenaan terutama dalam soal rawatan lanjut terhadap Ainul Fatini yang kini semakin lemah. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank 552189507904. Ya Muni dan juga saudara, esok genap 10 tahun gempa bumi berukuran antara 9 hingga 9.4 skala Richter yang berpusat di Sumatera Barat Indonesia telah menyebabkan berlakunya ombak besar di Lautan Hindi. Penduduk Sri Lanka tidak mungkin melupakan fenomena ngeri itu dan bersama wartawan Rosita Ampung dalam laporannya 10 tahun memperingati tsunami di Sri Lanka. Saya berkesempatan melawat ke negara kepulauan Sri Lanka yang terletak di lingkungan gempa bumi dan ombak tsunami waktu itu. Walau 10 tahun telah berlalu, kejadian itu tetap menjadi igauan ngeri penduduk Sri Lanka. Malah ada yang tidak mahu membiarkan memori duka tersebut lenyap begitu sahaja. 3 tahun selepas tsunami, Kemani di Silva dengan bantuan rakannya dari Belanda, Jackie van Osvien, menubuhkan muzium bergambar tsunami di tapak bekas rumahnya yang musnah oleh tsunami. Muzium ini terletak di Telwata di antara kawasan Ambalagonda dan Hikadwa di wilayah selatan Sri Lanka. I remember at that time all over the world thousands of volunteers came to Sri Lanka to help. So one lady from Netherlands, she also came to Sri Lanka as a volunteer. So working time she collected some photos. She saw people have so many photos. And later she said with me stories. She thought this is a big part of the history in our country, not only our country, all Asia I think. And she said people have no any idea in our country. So, she said more people took photos and they're leaving after the working period finished. That is why she thought collect some photos. She had the chance future. She arranged like this museum to see other one. Bak kata Kabani, masa berlalu. Tetapi apa yang berlaku pada 10 tahun lepas memangnya tidak dapat dilupakan. Dan berkunjung ke Muzium Tsunami ini, saya dapat merasakan setiap kesengsaraan, penderitaan serta kesedihan yang dialami oleh penduduk di sini waktu itu. Dibuka setiap hari bermula 9 pagi hingga 6 petang, masuk ke muzium ini adalah percuma.
Namun sumbangan orang ramai amat dialu-alukan bagi membantu Kamani menyelenggara dan menjaga muzium ini. Kamani memberitahu setiap hari sentiasa ada pelancong yang datang melawat ke muziumnya itu. Walaupun kesemua ahli keluarga Kamani terselamat dalam bencana alam tersebut, namun kematian ramai nyawa disaksikan mata sendiri sememangnya sukar dilupakan. Now we have warning system. It is important for whole country. We hopefully never happen again. Yeah. The main thing is we can't control the nature. Dengan adanya muzium ini, kisah duka 10 tahun lepas akan kekal selamanya untuk tatapan generasi akan datang. Sememangnya banyak lagi kesan serta monumen tsunami yang dapat dilihat di negara kepulauan ini, terutamanya di wilayah selatan Sri Lanka. Semuanya dalam laporan seterusnya esok. Penurunan harga minyak dunia dilihat tidak memberi impak besar kepada pasaran emas sekurang permintaan emas yang masih tinggi. Menurut Pengarah Urusan Habitual Sunya Murahad, Datuk Mir Habib, tiada jaminan harga emas akan turun meskipun harga minyak turun secara berterusan. Jelas beliau harga emas sebenarnya lebih banyak bergantung kepada nilai dolar Amerika. Ia biasanya berada pada kedudukan songsang dengan penurunan nilai dolar meningkatkan harga emas. US dollars tu selalu mempunyai negative correlation, iaitu bila harga emas turun atau bila harga minyak turun, harga US dollar naik. Jadi sama juga dengan emas. Emas selalunya di opposite dengan US dollars. Bila US dollars naik, mungkin harga emas turun. Tapi tak semestinya selalu benda ni berlaku. 1 aus emas kini berharga $1,100 Amerika. Penurunan harga emas dijangka dapat mengimbangi semula harganya yang tinggi di pasaran ketika ini. Nohidas yang Berhad pengeluar kasut buatan tangan serta pakaian wanita menyasarkan pertumbuhan jualan sebanyak 30% pada tahun depan. Keyakinan itu didorong dengan permintaan pelanggan yang telah menunjukkan peningkatan. Pengarah Urusan Nohidas yang Berhad, Hidayah Hassan berkata sehingga kini 45% daripada stok kasut keluarannya telah pun dijual. Saya berharap 2015 ni a new year, it will bring us prosperous sales. Kami berharap kami dapat increase the growth into 20% for compared to last year. We will be in the market and for the promotion lah. Tambah beliau setelah berpindah ke bengkel kasut yang lebih besar di Sedang, syarikatnya mengeluarkan sehingga 700 pasang kasut sebulan yang merupakan peningkatan 70% berbanding sebelum ini. Beliau turut mengakui bantuan geran RM500,000 menerusi skim usahawan permulaan Bumi Putra atau Super pada suku pertama 2014 telah banyak membantu syarikatnya untuk membolehkan mereka menambah mesin. Ia sekaligus meningkatkan lagi produktiviti pengeluaran. Beliau berkata demikian pada sidang media Fukubukuro di Ibu Negara. Fukubukuro terkenal di Jepun bagi menyambut kedatangan tahun baru dengan menawarkan pelbagai barangan yang diisi dalam beg dengan harga lebih murah. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Baik, Sukan Nasional malam ini kita bersama dengan Syahrizam. Silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pasukan bola sepak Malaysia menamatkan tahun 2014 di tangga ke-156 dunia dalam senarai rasmi yang dikeluarkan oleh FIFA. Malaysia naik satu anak tangga berbanding 157 sebelum ini.
Ranking baru yang dikeluarkan FIFA pada 18 Disember, Malaysia mengumpul 138 mata, 5 mata di belakang New Caledonia. Kedudukan ini berubah selepas Malaysia muncul naib juara Piala Suzuki AFF selepas tumpas kepada Thailand. Tempat pertama kekal milik Jerman yang juga juara Piala Dunia 2014 di Rio de Janeiro pada Jun lalu selepas mengumpul 1,725 mata. Naib juara Argentina pula di tangga kedua dengan 1,538 mata. Dalam ranking Asia pula, Malaysia menduduki tangga ke-28, naik satu anak tangga dan kini berada di belakang Kyrgyzstan dan Syria. Thailand yang juga juara 4 kali Piala Suzuki AFF pula melonjak ke tangga ke-142, naik 2 anak tangga. Dalam ranking badminton dunia pula, juara badminton Super Series akhir di Dubai baru-baru ini, Chen Long bakal memulakan musim 2015 sebagai status pemain nombor 1 dunia. Ranking pemain badminton yang dikeluarkan oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF semalam, Chen Long mengumpul 90,001 mata. Manakala jaguh persorangan dunia, Datuk Lee Chong Wei mengumpul 84,631 mata, turun satu anak tangga. Manakala pemain Denmark, Jan O. Jorgensen di tangga ketiga. Perubahan kedudukan ini disebabkan ketiadaan Datuk Lee Chong Wei dalam kejohanan badminton peringkat antarabangsa susulan digantung sementara BWF susulan penggunaan bahan terlarang. Datuk Lee Chong Wei masih menanti tarikh daripada panel pendengaran doping BWF yang akan memutuskan nasibnya. Dalam pada itu, ketiadaan Datuk Lee Chong Wei perlu dimanfaatkan dua jaguh persorangan negara, Leo Darren dan Chong Wei Feng. Misi utama kem badminton negara ketika ini mempersiapkan pemain-pemain untuk memburu slot ke Sukan Olimpik yang akan bermula Mei 2015. Chong Wei Feng menduduki tangga ke-32 dunia, manakala Leo Darren di tangga ke-87 dunia. Dalam sukan hoki, kedudukan Malaysia tidaklah dianggap terlalu mengecewakan apabila menduduki tangga ke-13 dunia. Ranking yang dikeluarkan Persekutuan Hoki Dunia FIH, Malaysia mengumpul 1,053 mata untuk berada di kedudukan ke-13 dunia. Malaysia dibezakan dengan 50 mata di belakang pasukan di tangga ke-12, Afrika Selatan. Dalam saingan hoki Piala Dunia di Belanda, Malaysia menamatkan saingan di tempat ke-12 sekaligus meraih 160 mata. Manakala di Sukan Asia 2014 di Incheon, Malaysia menduduki tempat ke-4. Australia masih lagi mengekalkan statusnya sebagai jaguh hoki dunia dengan 2,325 mata, manakala tuan rumah Piala Dunia 2014 di Den Haag, Belanda di tangga kedua dengan 2,233 mata. Pasukan terbaik Asia milik Korea Selatan yang menghuni tangga ke-8 dunia. Lagi berita berkaitan banjir. Polis Pulau Pinang bersedia membantu negeri-negeri yang sedang dilanda banjir. Perkara ini diluahkan Timbalan Ketua Polis Negeri Dato' A. Terwegan berikutan pertambahan mendadak bilangan penduduk terjejas banjir terutama di negeri-negeri Pantai Timur. Ya, setakat pagi tadi 90,250 penduduk di Kelantan, Pahang, Terengganu, Perak dan Perlis terpaksa dipindahkan akibat banjir. Pulau Pinang bersiap sedia untuk memberi bantuan apabila diminta, apabila diperlukan. Kita sentiasa dan sekarang sudah siap sedialah, standby. Any amount kita terpulang bahawa berapa banyak yang kita boleh mampu hantar ke lain-lain negeri. Jika perlu kita bersiap sedia untuk hantar. Bilangan itu saya tidak dapat sebut sekarang. Itu terpulang kepada keperluan kita juga. Beliau bercakap kepada media dalam ops bersepadu sempena Christmas yang diadakan awal pagi tadi. Mengenai ops tersebut, sejumlah 73 pegawai dan 520 anggota terlibat dalam operasi 5 jam berakhir jam 3 pagi. Bekalan makanan untuk penduduk terjejas banjir di Gua Musang, Kelantan berjaya dihantar melalui udara tengah hari tadi menerusi 3 penerbangan helikopter. Antara yang diagihkan termasuklah makanan asas seperti gula, beras, air mineral dan biskut. Semua bantuan makanan itu diperoleh daripada pangkalan hadapan yang diselaraskan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Esok bantuan melalui udara akan diteruskan lagi bagi menggunakan aset milik TUDM, APMM dan bomba.
Semua pihak berkuasa tempatan PBT di Kedah diminta memantau pusat rekreasi sama ada milik kerajaan ataupun swasta di negeri itu. Ia berikutan penularan penyakit leptospirosis atau kencing tikus. Menerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Bekalan Air, Sumber Air dan Tenaga Perumahan dan Pembangunan Insan Negeri Badrul Hisham Hashim berkata jangkitan kencing tikus berlaku disebabkan tindakan segelintir pengunjung yang membuang sampah sarap di sekitar kawasan rekreasi. Dalam suasana lah ni, pastikan apabila kita pergi berkunjung di tempat-tempat riadah, tempat rekreasi ni, pastikan makanan yang kita bawa tu jangan kita buang di tempat plastik dan sebagainya, tin-tin dan sebagainya. Ini akan menyebabkan perbebakan tikus-tikus ni. Beliau yang juga Adun Kuala Nerang ditemui selepas merasmikan Karnival Mesra Dun Kuala Nerang 2014. Malam seorang pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Nerang, Fahmi Abdul Razak, 15 tahun dari Kampung Kubu, terpaksa dirawat di ICU Hospital Sultan Bahiyah Al-Usta. Keadaan mangsa kini dilaporkan masih kritikal. Lebih 100 pelanggan tertipu dengan promosi jualan murah barangan jenama antarabangsa di Petaling Jaya petang tadi. Sedikit dipercayai didalangi warga asing yang mempunyai daftar syarikat dan premis yang sah di Malaysia turut ditemui laluan rahsia khas untuk pengunjung berusniaga di dalam premis. Ya, sebuan dilakukan tengah hari tadi oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Cawangan Petaling Jaya bersama wakil pemilik cap dagang. Premis ini pernah diserbu Oktober lalu dengan menawarkan promosi jualan murah yang mengelirukan pengguna. Ketika serbuan 30 pelanggan sedang berurus niaga di dalam premis, Ketua Operasi Penguatkuasa Kamarudin Mat Yasin berkata bertindak atas maklumat awam 13 penguatkuasa telah ke lokasi berkenaan yang menawarkan jualan murah barangan jenama seperti LV, Prada, Gucci dan Burberry menerusi khidmat pesanan ringkas SMS individu terpilih. Promosi jualan murah yang dilakukan tidak mempunyai sebarang notis permohonan dari penganjur. Turut dirampas lebih 1,000 unit beg, kasut, tali pinggang dan baju dipercayai tiruan bernilai lebih RM340,000. Balan Nasional 8 malam ini berakhir di sini. Bencana banjir yang kini berlaku adalah ujian untuk kita semua. Jadi sama-samalah kita doakan mengikut amalan agama masing-masing ya, agar banjir segera pulih. Dan pada masa yang sama, semua pihak yang terlibat dalam banjir perlu sentiasa memastikan tahap keselamatan terkawal. Ya, sebelum kita ikuti BES 5.10, kita saksikan visual mengenai keadaan banjir ketika ini untuk renungan kita bersama. Dan dengan itu, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.